Bayangkan kalau Pakatan Harapan ketika itu menjadi pemerintah, saya rasa hari ini beribu-ribu nyawa akan mati. Terima kasih. Saya nak minta pandangan Kinabatangan sama beliau bersetuju tak cadangan daripada pihak perbankan mendambakan RUU COVID ini menjadi jumlah 90 bilion. Sama Kinabatangan setuju dah? Terima kasih Kepong. Bukan bersetuju atau tidak persoalan dia. Persoalannya saya rasa Menteri Keuangan kita orang bijaksana. Dan dia tahu mengurus ekonomi dengan baik. Dan kita serahkan kepada yang berhormat senator kita ini untuk merancang kalau ada keperluan Y45 kenapa tidak 200 bilion. Saya rasa Pak Dixon pun setuju. Y mesti 45. Mesti tambahlah kalau ada duit. Yang penting jangan pinjam daripada bon samurai, sebab bon samurai akan memutung leher kita dengan samurainya. Ya, sikit ya Kinabatangan, beberapa saat. Saya juga ingin sebenarnya menyatakan bahawa supaya kita mengulangi sekali lagi rangsangan 295 bilion. 45 bilion yang diminta oleh Bagan itu terlalu sedikit. Ulang sekali lagi 255 bilion yang dulu kita dah buat, kita buat sekali lagi. Apa pandangan Kinabatangan? Puntian, memang betul. Sebab itu, kita meletakkan Menteri Keuangan orang yang bijaksana, yang tidak suka bermain politik. Dia menengok unjuran ekonomi dunia dibandingkan dengan unjuran ekonomi yang ada di negara kita. Memang tidak dapat dinafikan. Negara Malaysia berhadapan dengan kemelesetan ekonomi. Ikuran daripada serangan virus COVID-19 ini. Ramai syarikat yang telah gulung tikar. Restoran yang tutup. Hotel yang bankrupt. Macam-macam. Gerai-gerai di kaki lima pun banyak tutup. Jadi ini memang satu halangan, kekangan kepada kita. Tetapi kita harus move on. Kita harus ke hadapan untuk melihat. Dan saya yakin kerajaan mempunyai perancangan terperinci. Memang memakan masa mungkin setahun, 2 tahun. Tetapi ini kita akan lalui. Kita kena belajar hidup dalam norma-norma baru. Kalau perlu, kalau kerajaan ada uang untuk dibelanjakan, untuk memulihkan ekonomi negara kita, kenapa dihadkan 45? Saya tidak setuju. Kalau ada, tambah. Kalau tidak ada, kita guna cara tidak ada. Itu yang penting. Sebab jangan kita sampai menjual harta kita, jangan sampai kita melelong harta benda kita. Pakatan Harapan dulu pokoknya semua dia jual. Tanah dia jual, air dia jual, rumah dia jual. Ini jual tanah air namanya. Jadi kita tidak mau kerajaan yang ada ini menjual tanah air. Menjual tanah air ini pendarhaka namanya. Apabila durhaka. Kinabatangan. Sekali boleh Kinabatangan. Jempol. Sila jempol. Adakah Kinabatangan perasan bahawa semasa Bagan menjadi Menteri Keuangan, rakyat hanya dapat RM30, iaitu e-wallet. Hari ini bercakap soal rakyat tak cukup duit. Kenapa masa tipu, BSH semua ada. Masa menjadi Menteri Keuangan dulu tidak lakukan? Mohon pencerahan daripada Kinabatangan. Sebetulnya dari awal kita memang telah bantah. Kenapa bagi RM30 satu tahun, isi minyak motosikal pun tidak sampai. Jadi ini yang berlaku. Apabila kerajaan gagal mengurus ekonomi rakyat, mana ada pernah berlaku dalam negara kita sebuah kerajaan dipilih rakyat jatuh Kinabatangan dalam sedikit, 21 Kinabatangan. bulan. Kang nak tanya? Ya, sila. Kinabatangan. Sila Kanga. Kang Ya, terima Kang. kasih Kinabatangan. Saya nak tanya sebab dalam antara pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini adalah termasuklah bantuan yang untuk kesihatan daripada MySalam. Bukankah itu telah dibentangkan oleh Bagan dalam belanjawan yang lalu? Terima kasih Kanga. Sama ada dibentang oleh siapa, itu bukan persoalannya. Persoalannya bagaimana melaksanakan apa ini belanjawan tersebut. Bermakna kerajaan yang ada pada hari ini telah melaksanakan dengan jayanya sehingga kita boleh membendung, mengurangkan apa ini penularan COVID virus ini dan membendung mereka yang sakit. Rantaian COVID kita cuba putuskan, kita leraikan. Ini yang penting. Bayangkan kalau Pakatan Harapan ketika itu menjadi pemerintah, saya rasa hari ini beribu-ribu nyawa akan mati. Sebab itu sekali lagi saya bersyukur. Sebab kita mempunyai kerajaan walaupun
dikatakan kerajaan lemah, tidak cukup apa ini angka, tetapi itu tidak ada apa ini isu dia. Isu dia bagaimana kerajaan boleh menangani ekonomi, boleh membantu rakyat, boleh membantu peniaga, boleh membantu usahawan dan juga memastikan bahawa kita ada time frame. Mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, 2022 ekonomi kita akan menjana dengan lebih baik, dengan lebih matang, dan pembangkang tidak terus membuat fitnah dan sebagainya. Ini penting. Biar kerajaan yang ada ini melaksanakan amanah yang diberikan ini dan kita memberi sukukan yang padu. Asalkan kerajaan berada di landasan yang benar, Datuk Pertua, jangan bimbang. Kita terus bergerak ke hadapan untuk memastikan bahawa ekonomi negara kita terbela, rakyat terbela, petani terbela, nelayan terbela, usahawan terbela, para penyaga, tukang. Ini yang penting kerajaan harus utamakan. Terima kasih, Datuk Pertua, saya menyokong.